dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Welcome back to Easy Fast. Baik, pada video kali ini tentang kelayakan 3 kelayakan utama untuk menerima sumbangan tunai rahmah STR fasa yang pertama, kedua, ketiga dan keempat Okey, sebelum aku nak mulakan kenapa aku bagi tahu berkenaan perkara-perkara ni ini untuk memudahkan pemahaman kita tak kala tibanya pembayaran tersebut agar tidak ada perkara-perkara yang kita tidak faham dalam pemberian bantuan sumbangan tunai rahmah ni. Tapi seandainya ada perkara-perkara berbangkit di masa akan datang, kita akan jelaskan. Tapi kita perlu tahu maklumat awal tentang perkara-perkara tersebut. Jom kita mulakan. Baik, untuk memulakan acara apa yang nak aku sampaikannya, ada 3 kategori besar 3 kategori besar orang yang layak untuk menerima sumbangan tunai rahmah ni. Jadi di dalam 3 kategori besar ni ada syarat, ada kelayakan yang perlu supaya 3 golongan yang layak ni dapat menerimanya. Jadi dalam video kali ini aku akan jelaskan bagi setiap satu kategori besar ni dan apakah syarat kelayakan untuk menerima sumbangan tunai rahmah ni. Tak kira lah pada fasa 1, fasa 2, fasa 3 maupun fasa yang keempat. Okey, jom kita mulakan. Kelayakan yang pertama ialah bagi golongan isi rumah. Isi rumah isi rumah merupakan penerima terbesar dan terbanyak amaunnya. Okey, apa yang anda perlu tahu tentang golongan isi rumah ni syarat yang dikategorikan sebagai isi rumah ialah mestilah berkahwin. Mestilah berkahwin atau ibu atau bapa tunggal, balu, janda, duda yang mempunyai anak yang menepati syarat. Jadi harap maklum bagi yang bergelar janda, bergelar duda, ibu tunggal, bapa tunggal, anda terdiri anda akan dimasukkan ke dalam kategori isi rumah sekiranya anda mempunyai anak yang menepati syarat yang menepati syarat tu maksudnya mempunyai umur yang cukup 18 tahun ke bawah dan anda menanggung anak anda. Kalau bagi ibu dan bapa tunggal lah. Jadi anda layak secara automatik dimasukkan ke dalam kategori isi rumah. Anda bukan kategori bujang. Itu dah. Yang kedua je pula iaitu soal pendapatan. Okey, pendapatan isi rumah adalah 5,000 dan ke bawah. Perkara penting. Soal pendapatan merupakan satu soal yang penting. Dan sekiranya melebihi 5,000 sebulan, maka anda tidak akan layak langsung untuk menerima sumbangan tunai rahmah ni, STR. Tak kira lah fasa berapa sekalipun. Okey, yang pertama isi rumah. Okey, kita pergi pada golongan yang kedua pula. Okey, golongan yang kedua kelayakan untuk mendapat STR ni ialah warga emas tiada pasangan. Warga emas tiada pasangan. Apa yang kita perlu faham dengan maksud warga emas tiada pasangan ni? Okey, warga emas tiada pasangan ni bermaksud golongan bujang atau ibu atau bapa tunggal, balu, janda, duda yang tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak yang menepati syarat. Dan yang kedua, had umur adalah 60 tahun dan ke atas. Dan berpendapatan warga emas tiada pasangan adalah 5,000 dan ke bawah. Maksudnya kalau warga emas tiada pasangan seperti yang aku sebut tadi tu, tapi berpendapatan 5,000 ke atas, anda tetap tidak akan layak. Ambil perhatian, pendapatan ni soal yang penting sangat penting. Dan seterusnya golongan bujang. Okey, pengertian golongan bujang yang sebenar yang harus kita faham. Okey, golongan bujang ialah bujang atau ibu atau bapa tunggal, balu, janda, duda yang tidak mempunyai anak yang menepati syarat. Maksudnya tak ada anak dalam tanggungan. Kalau bujang yang belum berkahwin tu memang tak pernah kahwin lah. Okey, yang mana kalau yang ibu bapa tunggal ni mereka tidak mempunyai anak dalam tanggungan. Okey, maka golongan ni akan dimasukkan ke dalam kategori bujang. Okey, dan perkara kedua, hak umur adalah 21 hingga 59 tahun. Ambil perhatian. Dan seterusnya, bujang, orang kurang upaya, OKU, berumur 19 tahun dan ke atas dan bukan pelajar IPTA ataupun IPTS sepenuh masa. Dan berpendapatan bujang adalah 2,500 dan ke bawah. Jelas Kategori bujang ni aku jelaskan secara lebih mudah nak faham mestilah terdiri daripada golongan sama ada golongan yang belum pernah berkahwin ataupun yang pernah berkahwin tapi tidak ada anak dalam tanggungan, tak kira lah bergelar janda, duda, balu, ibu tunggal, bapa tunggal dan sebagainya, dan berpendapatan 2,500 dan ke bawah. Tak boleh lebih daripada 2,500 sebulan. Okey, jadi itu dia 3 kelayakan utama untuk menerima sumbangan tunai rahmah. Okey, berapa pula amount? Okey, aku buat sebentar selalu sebab fasa yang lain kita tak tahu lagi. Cuma fasa 1 saja yang kita tahu. Okey, bagi isi rumah yang berpendapatan 2,500 ke bawah akan menerima RM500 pada fasa yang pertama.
Okey, manakala golongan isi rumah yang berpendapatan RM2,501 sehingga RM5,000 akan mendapat jumlah yang berlainan. Ada jumlah yang dapat 100, 150, 200 dan 300. Habis banyak pun 300 jika mempunyai anak 5 orang dan ke atas. Okey, bagaimana pula dengan golongan emas yang tiada pasangan? Dapat berapa pula? Dan golongan bujang? Okey, bagi golongan bujang, seperti yang aku sebut tadi tu, syarat kelayakan kelulusan tu, bagi golongan bujang, fasa 1 hanya menerima RM100 sahaja. RM100 sahaja. Manakala bagi warga emas tiada pasangan, pada fasa yang pertama akan menerima sebanyak RM150 sahaja. Jadi bagaimana dengan fasa 2, 3 dan 4? Okey, untuk kita tahu berapa amount yang akan diterima bagi setiap kelayakan ini bagi fasa 2, 3 dan 4, okey, jadual pembayaran lengkap akan dikeluarkan sebaik saja. Boleh buat semakan atau selepas selesai pembayaran pada fasa yang pertama nanti, barulah akan keluar jadual bagi fasa 2, 3 dan 4 amountnya. Jadual kita dah tahu dah bulan berapa kan, fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Amount tu kita akan ketahui selepas selesai pembayaran pada fasa yang pertama ini. Okey, jadi sedikit sebanyak penerangan ni harap dapat menjelaskan dan ramai orang bertanya juga tentang amount. Jadi harap video ni korang tonton sampai habis dan boleh faham tentang perkara-perkara yang aku sebut daripada mula sampai ke akhirnya. Okey, jadi itu adanya 3 golongan yang berkelayakan untuk menerima STR bagi tahun 2024 bagi kesemua fasa. Kelayakan utama, golongan utamanya. Okay, see you guys in my next video. Semoga jelas. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.